Fakta ataupun mitos? Alright. Pakai emas penyebab kanser. Uish. Boleh Betul ke tak? Tak kot. Tak kot. Fakta ataupun mitos? Kunyah sirih bersama buah pinang penyebab kanser mulut. Saya tunggu je doktor cakap mitos. Fakta, betul. Oh, fakta. True. Saya terkejut ni. Saya sejujurnya selama saya hidup dalam waktu saya dewasa ni, semua yang bagi tahu saya, Semua everybody orang has cancer. Sama ada dia aktif ataupun tidak. Oh, yai. Assalamualaikum. Kita masuk balik ke dalam TV anda. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Tanya Dr. Imelda. Saya hos anda, Lisa Surihani, bersama dengan hos bersama saya, Dr. Imelda. Dan jangan lupa untuk hashtag Tanya Dr. Imelda dan juga hashtag apa-apa pun jumpa doktor. Jadi topik kita pada hari ini adalah fakta mitos kanser. Betul? Amat penting untuk kita bincangkan sebab macam okeylah, biasa yang saya dengar dok adalah macam tahu-tahu je dah stage 3, dah stage 4 kan. Bagi doktor apa yang biasa doktor dengar? Wah, yang selalu datang jumpa saya di klinik ialah dia akan kata makcik saya ada kanser, mak saya ada kanser, saya bimbang adakah saya pun ada kanser. Yang tu ramai yang bimbang. Mungkin anda dekat rumah sekarang ni tengah fikir, kenapa kita dua dah duduk kat sini dah? Biasanya kalau duduk macam ni, biasanya dah tamu dah sampai dah. Mungkin dok boleh kenalkan siapa tetamu jemputan kita untuk minggu ni? Ya, jadi hari ni saya nak memperkenalkan dua tetamu khas. Dr. Muhammad Azrif ialah seorang pakar kanser. Dan Dr. Muhammad Azrif ni ialah pakar yang merawat mak saya. Oh. Yes. Mak saya ada diagnosis kanser pada tahun 2003. Tu dah 17 tahun dulu. Dan Alhamdulillah dengan rawatan awal mak saya sihat. Alhamdulillah. Dan juga tetamu kami ialah Puan Zuraini Kamal, seorang yang founder Persatuan Cancer Survivors Malaysia. Okey, selamat datang. Thank you for being on the show. Terima kasih. Tapi tadi dok ada sebut tadi apa? Itulah nak habaq. Kita apa tanya Ustaz kat Dr. Azrif, apa dia pakar onkologi? Mereka nak tahu. Okey, so pakar onkologi ialah seorang doktor di mana dia khusus merawat pesakit-pesakit kanser sahaja. So usually rawatan yang kita gunakan ialah kemoterapi dan radioterapi. So kita tak buat pembedahan, kita tak nak tangan kita kotor. So kita buat surgeon, kita buat surgeon yang buat operation. So kita bagi kemo dan radioterapi. Jadi untuk penonton di rumah, bidang perubatan ni ada banyak pengkhususan. Bila kita khusus buat kerja satu perkara je, kita akan dapat kemahiran dan pengalaman yang banyak. Jadi Dr. Azrif ni ialah pakar dalam rawatan kemoterapi dan radioterapi. Tapi kalau perlukan pembedahan, kita rujuk kepada pakar bedah kanser. I see. Okey, faham. Okey, mungkin kita boleh bersembang mengenai isu kanser ni dan fakta mitosnya. Dan Puan Zuraini, Puan Zuraini jadi founder bagi Persatuan Cancer Survivor Malaysia ni. Macam mana boleh tertubuhnya persatuan ni? Okey. Habaq Ustaz Puan Zuraini. Puan Zuraini mai dari Kedah kan? Ya, saya mai dari Kedah. Nak bercerita, ya. Jauh mai. Nak bercerita pasal cancer survivors ni, atau orang Melayu kata pemandiri kanser, ataupun pesakit kanser selepas didiagnose, bila dia masih lagi hidup lah, orang kata sihat, kita panggil cancer survivors. Sebab itu kita tubuhkan kumpulan atau grup sokongan yang dinamakan Cancer Survivors Malaysia. Baik. Saya salah seorang daripada pesakit kanser. Oh ya. Diagnose 2012 endometrium cancer, kanser dinding rahim. Dan pada ketika itu, tahun 2012, dia tak ada banyak support group. Kita tak tahu nak pergi tanya siapa. Bila kita dengar je kanser, doktor cakap mesti ingat mati lah. Asal kanser, mati. Asal mati, mesti kanser. Betul tak? Jadi kita rasa macam, kepada siapa kami nak tanya? Jadi kalau masa inilah. Tapi hashtag kita apa-apa pun jumpa doktor nah. Masa tu tak ada hashtag ni lagi, Lisa. Masa tu tak ada. Tak ramai doktor yang menulis atau bercerita macam Dr. Imelda duk buat sekarang ni. Tak ramai. Jadi kita tak ada, kita duk Google. Sebab tu yang jumpa macam-macam cerita tu. Doktor Google pula. Sebab tu kami pesakit-pesakit kanser yang dah survive, yang masih hidup, yang sedang menjalani rawatan, kita buat inisiatif. Kita sendiri kumpul sesama kita. Kita get together bila kita jumpa kat hospital buat rawatan, kita nombor telefon, kita buat WhatsApp group, lepas tu kita buat Facebook page group.
Okey. Sebab kita buat Facebook group ni sebab kita nak dia jadi satu group yang agak eksklusif sikit. Kita ya. Tapi tak ramai lah maksudnya. Masa awal tu taklah, tapi pada hari ini alhamdulillah dengan sokongan dan orang kata aktiviti yang kita lakukan, kita dah dapat reach out ahli kita dalam 25,000 orang. 25,000. Seluruh Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak. Ya. Laki perempuan ramai lah. Semua jenis kanser. Kak Zul nak tanya, apakah aktiviti dalam Cancer Survivors Group ni? Apa dia bantuan moral support yang Okey, mereka pada dapat? asalnya kami tubuhkan grup ni sebenarnya sebagai satu platform. Ini adalah satu kumpulan sokongan yang kita sediakan platform. Semua orang boleh menulis tentang kisah masing-masing dari rumah. Okey. Sakit kanser tak semua orang keluar rumah. Betul tak, doktor? Kita taklah dah pergi hospital, doktor kan? Kami cemuh dah pergi hospital. Jadi nak jumpa kawan tang mana lagi? Jumpa dalam Facebook lah, dalam online ni, dalam alam maya. Jadi di sini kita beri ruang dan peluang kepada pesakit kanser dan juga penjaga bercerita tentang kisah dan masalah masing-masing. Baik. Pengalaman rawatan. Kerana pengalaman satu orang dengan satu orang lain dia tak sama. Dan pengalaman itu boleh menjadi inspirasi kepada pesakit yang lain. Dan yang paling penting, kita nak cerita dekat orang dan semua masyarakat, satu Malaysia, satu dunia, bahawa pesakit kanser ni boleh selamat, boleh hidup, Ya. boleh sembuh. boleh ada kehidupan kualiti dan yang baik. ramai doktor pun tahu kan, yang kan? ramai yang sihat, dah Ya, berkahwin, macam ada mak yang saya. beranak. Macam mak Dr. Melda. Tu nak tanya Dr. Azrif, apa pendapat Dr. Azrif tentang Cancer Support Group ni? Bagus tak untuk Dr. Azrif ada tak bagi nasihat kepada pesakit kanser supaya join support group macam ni? Usually salah satu nasihat yang kita berikan ialah untuk pesakit-pesakit kanser ni kalau boleh, sebab mereka ada banyak soalan. Sebagai doktor saya boleh cerita kesan sampingan kemo, tetapi dia punya macam personal experience tu, malangnya saya tak pernah kena kanser kan. Ya, So betul. saya tak boleh bagi my own personal experience. And sometimes pesakit tu pun dia nak macam dengar daripada orang yang telah melalui kemo ke atau radioterapi tu kan. Dia macam awak faham apa yang saya lalui. Kadang-kadang tak payah bercakap, kita dah tahu dah rasa. Nak cerita sedih tu, orang tu punya kesedihan tu kita dah rasa. Kita tahu. Ya, secara tak langsung mungkin antara satu sama lain juga boleh bagi kata-kata semangat juga macam supaya dari segi psikologinya, dari segi moralnya, dari segi semangat juga boleh bangkit semula. Sebab ada setengah orang kata macam kadang-kadang kalau kita terlampau stres, diorang kata stres tu pun antara itu nanti kita check lah sama ada dia fakta mitos ke tidak. Sebenarnya sedikit info sebelum kita berehat seketika. Sebanyak 10 jenis kanser tertinggi dikesan dihidapi rakyat negara ini bagi tempoh 2012 sehingga 2016. Payudara, kolorektal, paru-paru, limfoma. Ya. Macam mana nak sebut ni, Dok? Nasopharynx. Apa ni? Nasopharynx. Nasopharynx. Yang ni dekat belakang hidung kita. Belakang di hidung? bahagian saluran pernafasan. Sebelum sampai ke paru-paru. Dan Okey. itulah nasopharynx di antara hidung dan saluran pernafasan. Okey, baik. Ada leukemia, kelenjar prostat, hati, pangkal rahim ataupun cervix dan juga ovary. Info ni didapati daripada KKM Berita Harian 15 hari bulan Februari 2020. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali dalam rancangan Tanya Dr. Imelda selepas ini. Tunggu nak. Kembali ke rancangan Tanya Dr. Imelda dan topik hangat yang kita bincangkan pada hari ini adalah fakta mitos kanser. Kita sambung kita punya sembang ni Dok. Ya. Mungkin saya boleh tanyalah kedua-dua sekali memandangkan Dr. Imelda ada kat sini. Apa Lisa nak tanya? Dr. Azrif pun ada kat sini. Soalan dia adalah, kan Dr. Imelda tadi kata untuk segmen yang pertama, cakap macam ramai pesakit pergi kat Dr. Imelda kata macam, makcik saya ada kanser. Betul. Ataupun bapa saya ada Ramai. kanser. Confirm saya pun dapat. Adakah ini bermakna kanser ni adalah satu penyakit keturunan ataupun genetik? Lisa kena tahu. Ramai sangat orang tanya soalan macam ni. Sebab apa yang penonton semua kena tahu, ialah kanser ni ada lebih dari 100 jenis. Betul tak? Wow. Betul. Jadi, kita kena faham setiap jenis kanser tu penyakit yang berlainan. Kita tak boleh samakan kata semua jenis kanser tu sebab keturunan. Okey. Sebab setiap kanser, punca dia berlainan, sel dia berlainan, rawatan dia berlainan. Saya bagi satu contoh. Kanser pangkal rahim atau cervical cancer. Sebab utamanya ialah human
papilomavirus dan pendedahan kepada virus tu. Okey. Dia tak ada kena mengena dengan keturunan. Dia tak ada kena mengena dengan lifestyle. Jadi kalau kita jaga pemakanan sihat, sentiasa bersenam, pun boleh dapat kanser cervical. Sebabnya ialah puncanya ialah pendedahan kepada virus. HPV tu. HPV, betul. Jadi, yang ni kanser lain. Tapi kita nak tanya Dr. Azrif, yang mana satu kanser yang ada genetik ataupun ada keturunan dari sebabnya? Itu soalan yang baik. Problem dia bergantung kepada kanser. Kan? Okey, dan bergantung kepada umur pesakit itulah. Okey. Kan, so kalau katakanlah kanser payudara, okay, so itu yang paling common punya. Okay. Boleh katakan probably about 5% kanser payudara ni turun-temurun. So satu kes yang very ramai orang tahu is Angelina Jolie. Okey. Sebab dia dapat pada usia awal kan? Oh tak, dia tak pernah kena kanser. Dia sebenarnya mak dia kanser ovary. Okey. So kanser ovary. So bila dia dah tahu mak dia kanser ovary, dia pun pergi buat yang ujian genetik kan. So masa dia buat ujian genetik tu, dia dapat kesan dia carry yang mutasi genetik BRCA1. Okay? So kalau you ada BRCA1 ni, risiko kalau you ada genetic mutation ni, risiko you dapat kanser payudara 85%. Okey, faham. Memang kita sembang sikit dengan Kak Zul ni. Saya tanya pula Kak Zul. Okey, sebab yang ni ada kaitan juga dengan soalan-soalan daripada Facebook. Sebab followers Dr. Imelda kan ramai kan. So banyak ramai soalan dia. Soalan dia banyak. So dia ada kait-kait pula dengan isu-isu pantang makan tau. So tak sure kalau Kak Zul pernah dengar ke tidak. Oh, Dr. Azri tersenyum ni. Dia tu macam macam tu. Okey, pantang makan ni. So now Kak Zul dah jadi cancer survivor selama 8 tahun sekarang ni kan. Ada pantang makan ke tidak? Okey, sebenarnya pantang makan ni atau dipanggil pantang larang ni kepada pesakit kanser ni dah jadi satu orang kata satu perkara macam yang sinonim pula. Dia macam saya kena aja kanser hari ni, besok tu senarai panjang penuh. Apa yang jangan makan. Saya pun salah seorang yang pernah melaluinya. Sampaikan dalam senarai tu tak ada benda yang boleh makan. Ikan besar, ikan kecil, ikan bilis semua tak boleh makan. Langsung sebenarnya tak boleh makan pula. Tapi betul ke tak? Patutkah mereka pantang? Itulah sebenarnya sepatutnya saya kena tanya Dr. Imelda. Tapi sebab pengalaman saya juga, masa mula-mula saya ikutlah. Okey. Saya pun macam rakyat Malaysia lain. Ikut apa orang kata. Siapa kata? Tapi bukan doktor kata. Ya. Dan saya tak faham kenapa perkara ini berlaku sehingga ke hari ini masih lagi orang lepas doktor dah cakap boleh makan, dia masih lagi nak berpantang. Dia bilang tak boleh makan makanan berasid. Nak minum air, biar air yang berakali. Kalau nak minum air pun boleh juga minum air kunyit ataupun jus durian Belanda. Saya ada satu pesakit, limfoma, kawan saya. Dia survive, masih survive sekarang, nama Aspa. Sepanjang tempoh rawatan, dia minum air kok je dia lalu. Oi! Sihat sampai lah. Mak saya pun tak pantang apa Kak Zul. Betul. Macam kita tanya Dr. Azrif, patutkah pesakit kanser pantang makan? Dia bergantung kepada kanser dia. Okey, tengok tahu. Yang inilah kita panggil jadi, ada juga sikit-sikit pasal pantang ni. Ini kita panggil individualization. Jenis-jenis kanser. Jangan kita kata semua sakit kanser ni sama. Tak boleh sama rata tak boleh kan? Tak boleh sama. Habak Asad yang mana satu kena pantang? Habak Asad. So dia usually yang kanser usus. betul Kanser lah kolon. kan? So kita tahu kanser kolon ni usually orang yang mungkin sayur buah tak cukup. Sorry, tweet. Kanser perut, kanser usus, Usus kanser besar. kolon tu benda sama. Tak sama. Kanser kolon, kanser usus besar sama. Kanser perut, stomach cancer. Okey. So basically kalau kanser usus besar, so kita nasihatkan elakkan daripada makan daging merah. Yang tu yang kena elak daging merah. Bukan merah. semua Bukan jenis semua kanser. Yang dok pi kata kanser tak boleh makan daging Dalam merah musim raya Dia Aidiladha kurban ni semua hari-hari tanya boleh makan ke tidak. Tapi Semua boleh saya tanya kenapa? tapi daripada kanser kenapa tak lain. boleh makan daging merah? Oh, kenapa? Okey. Ni complicated sikit cerita dia. Tak apa. Okey. So daging merah ni dia ada bila masak. Kira ni cara masak tu kalau dia bakar kepada open flame kan. Cara pemasakan tu akan menyebabkan formation, ni istilah dia heterocyclic amines, bahan-bahan kimia kiranya yang carcinogenic. So maknanya kalau makan banyak sangat benda tu kan, it will lead to cancer lah.
akan dapat Okey, kanser. So, lebih risiko kanser, lah. risiko dapat meningkat kanser dia lebih kalau tinggi. makan banyak sangat daging Makan merah. banyak sangat. I see. Bukan Bukannya kata tak daging boleh. merah penyebab kanser, tapi risiko dia meningkat. Risiko dia Right. meningkat. Kalau prone to kanser usus. Yes. Okay. So, okay. Alright. So, dia bukan saja daging merah, tapi cara masak daging merah tu juga. Okay. So, macam barbecue ke semua ni kan, so yang tu kan dia terdedah kepada Pembakaran. api. Oh, ya, ya. Kan, so yang tu tak bagus. Tapi kalau masak dalam Kalau rendang sup tak ke, apa. kari sup ke, yang tu okey. Sup mamak tak apalah kan. Yang panggang hitam-hitam tu lah. Ya. I see. Tapi itu daging merah je. Right. So, ayam, ikan bakar, semua ni, it's okay. Interesting. Ikan Interesting. okey. Jadi apa lagi? Sayur dengan buah. Okay, so usually masyarakat Malaysia sayur buah tak cukup. Itulah kan. Tak cukup. Iya. Tak cukup. Kalau cukup. pemakanan pesakit kanser, kalau kita tengok pesakit yang dibuat, doktor atau dietitian dia dah tulis dekat dinding tu, kata pesakit ini memerlukan high protein diet. Protein diet. Jadi kalau tak makan ayam, ikan, telur, daging, mana nak datang protein dan susu? Susu habang Kak Zuraini. Apa masalah di dalam Persatuan Kanser Malaysia tentang susu? Sampai saya dengar Kak Zuraini kata apa tadi? Kita terpaksa buat kempen ni setiap hari supaya orang minum susu sampai kita kena bagi free susu. Kerana dah bagi free tu pun dia takut dah minum. Akan tanya soalan, boleh minum ke susu? Kerana semua dah dalam pemikiran susu tu akan boleh menyebabkan sel kanser lebih agresif. Dan akhirnya pesakit kanser, kalau doktor, kalau kita tengok dekat wad kurus kering, kalau Lisa perasan tak, kebanyakan kurus. Bukan sebab pasal kanser, pasal mereka tak makan. Pantang banyak, tak minum susu, mana nak datang nutrition. Oh, bukan pasal treatment dia. Tak. Okay. You- Disandarkan pasal Tak semua treatment. pesakit kanser kurus. Usually Okay. patient yang buat kemo kan, usually berat dia orang naik masa buat kemo. Oh, ya ke? Sebab dia physical activity dia kurang. So makan kuat kan. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Tapi selepas ni, bila kita kembali, saya nak tanyakan soalan, ada tak makanan yang boleh mencegah kanser? Tapi kita akan jawab kemudian. Kita kena ingatkan kepada penonton di rumah, apa-apa pun, Jumpa doktor nak. anda sedang menyaksikan Tanya Dr. Imelda dan fakta mitos kanser adalah topik kita pada hari ini. Dan bersama kita adalah Dr. Azrif, pakar onkologi, dan juga Puan Zuraini yang merupakan founder bagi Cancer Survivors Malaysia. So kita sambung sembang. Tadi sebelum kita berehat seketika, saya dah tanya Dr. Imelda sebenarnya. Ya. Dan juga Dr. Azrif, siapa nak jawab boleh? Ada tak makanan untuk mencegah kanser? Kan Lisa, tadi kita kata semua kanser ni tak boleh Ni disamakan. pada siapa pula? Dr. Azrif lagi. Okey, tak apalah, pakar onkologi. Tak apa, kita tanya. Boleh. Fakta ataupun mitos, kunyah sirih bersama buah pinang penyebab kanser mulut. Saya tunggu je doktor cakap mitos. Fakta, betul. fakta. True. Macam mana pula? Macam mana? mana? Oh, ya, how come? So usually kalau orang yang makan sirih ni, dia simpan dalam mulut dia. Kan? Sirih ke buah pinang? Yang mana satu? Ke kapok. Kapok. The problem is bila makan sirih tu dia semua campur-campur. campur semua sekali tau. Okey. Kan? Tapi kalau makan apa-apa pun dia simpan dalam mulut, boleh tak tu jadi penyebab kanser mulut? Tobacco. Okey. Kalau simpan tu pun, so sebab tu yang kalau kita dia sebab dia simpan dalam mulut, so kalau you tengok kan dia kanser sama ada lidah atau kanser pipi. Tapi hanya untuk sirih pinang dan tobacco tau, bukan chewing gum. Okey, chewing gum baru nak okey. tanya. Kalau chewing gum contohnya? Okey, tak ada masalah. I see. Sebab dia ya sama ada I rasa yang kapur tu kot. Ada reaksi ke? So masa dia reaksi semua tu kan. So kalau kontak dengan lapisan mulut tu kan, dia macam chronic inflammation, inflamasi So yang ada berterusan, keradangan. Okey. Oh, kan? bukan pasal bila kita mengunyah pora dalam mulut kita buka Tak. apa. So kalau sekali-sekala you makan, so okey, Right. boleh. Tapi kalau Kalau selalu, selalu hari-hari Masalahnya simpan dalam benda ni mulut. pun ada ketagihan kan Lisa? ada ke? Jadi First time saya mereka dengar. tak boleh berhenti kan. Jadi sebab tu. So dia I see. makan tu untuk bertahun-tahun, so kenalah kanser tu. Soalan yang seterusnya untuk semua. Siapa yang jawab dulu menang lah. Okey. Tak menang apa-apa, hadiah tak ada. Okey. Fakta ataupun mitos. Semua orang ada kanser. Sama ada aktif atau tidak. Okey, jawab. Ya, doktor. Okey, jawapan dia tidak, mitos.
So bukan semua orang, semua orang tak ada kanser. Pause kejap, saya terkejut ni. Saya sejujurnya selama saya hidup dalam waktu saya dewasa ni, semua Kadang-kadang yang bila kita bagi tahu demam atau sesama, kita makan ubat pun kita akan pening-pening, drowsy. Dia ada kesan sampingan. Right. Apatah lagi kalau kemo dengan radio yang untuk rawatan kanser yang agak advance, yang agak kronik. Okey. Dan satu lagi, bila selalu yang I tengok pesakit kanser ni, pesakit dia sebenarnya bukan semua orang ada alami kesan sampingan yang sama. Ada orang sihat, ada orang boleh pergi kerja, ada orang buat radioterapi boleh pergi kerja, ada orang buat kemo boleh pergi kerja. Right. Tak Jadi semua bergantung kepada the Kena makan. person punya threshold tu Kena macam makan. mana lah. Kena makan. Betul lah kalau kita masuk grup ni, pesakit kanser survivors Malaysia, kita boleh tahu cerita-cerita mereka. Dan Betul. seperti Betul. Kak We are Zain. the living proof. Kita adalah orang-orang atau pesakit kanser survive yang telah melaluinya, dan kita melaluinya, lepas tu kita boleh beri perkongsian pengalaman supaya mereka tidak melalui kesilapan yang sama. So dia punya Puan Zuraini punya grup 24,000 testimoni. Ya. Okey. Bandingkan dengan 1-2 yang alternatif ni. Yalah, So macam mana you nak compare? Right. 24,000 tu yang menang. Okay. So yang tu yang advantage pesakit kanser join grup-grup macam ni tau. Ya. So dia boleh supaya share mereka experience, also boleh tahu. buka minda dan memahami bahawa treatment kepada kanser seperti mana yang Dr. Azrif kongsikan tadi sebenarnya berdasarkan seperti mana Dr. Imelda juga added up tadi, yang ni semua berdasarkan kajian-kajian yang diorang buat. Lisa, Dan kita kena faham. pesakit kanser pemandiri, memang kita galakkan untuk pergi ziarah dan bagi maklumat supaya mereka boleh galakkan orang lain untuk menjalani rawatan sehingga selesai. Jangan give up. Memang ada okey, rasa Memang muntah, baguslah. rasa tu, rasa tak larat, tak boleh bangkit. Memang ada. Ada. Dia cerita dia macam ni. Hidup buat kerja macam biasa. Kalau rasa letih, berehat. Lepas tu kalau mampu, makan. Kalau boleh makan, biar berjadual. Hidup mesti macam biasa. Orang lain makan ayam, kita makan ayam. Kalau boleh kita makan lebih sikit sebab kita sakit. Lah ni masalahnya ialah bila masyarakat atau orang luar dia cakap dengan pesakit kanser tak boleh makan. Itulah salah. Itulah kan. Tu macam mana kami nak sihat? Tak boleh. You tak boleh ada rawatan kalau you tak sihat, you tak ada kekuatan, you tak ada tenaga. Macam mana nak menghadapi rawatan-rawatan yang seterusnya? Okey, baik. Dr. Azrif, saya nak tanya, ada satu statement daripada Facebook follower Dr. Imelda kata sebenarnya kanser ni sebenarnya tak boleh sembuh. Diorang kata pasal relapse ni. Relapse maksudnya macam datang balik. Dia datang balik. Apa kata? Nak tanya Dr. Azrif. Boleh tak bagi tahu di penonton di rumah, apakah jenis-jenis kanser yang senang nak sembuh dan boleh sembuh? Sebab semua kanser lain-lain kan. Betul. Jadi ini mungkin kita nak share dengan penonton semua, sebab banyak kita statement ni banyak di mana diorang sama ratakan semua kanser sama, pemulihan dia sama, treatment dia sama, relapse maksudnya semua kanser pun relapse contoh. So mungkin doktor boleh terangkan. So satu, you kena tengok jenis kanser macam Dr. Imelda kata, dan stage atau tahap kanser tu lah. Okay. So katakanlah you bandingkan. So kanser payudara stage 1 atau katakanlah kanser rahim stage 1. Dia punya, kita panggil prognosis. So maknanya peluang untuk sembuh tu very good. Okay. Lebih daripada 90%. Okay. Macam mak saya lah kan. Kan usually surgery macam tu dah cukup dah. Okay. Tapi then you bandingkan dengan maybe kanser paru-paru stage 1. Okay. So walaupun stage dia sama, stage 1 payudara dengan stage 1 paru-paru. Okay. Tapi risiko kanser tu datang balik stage paru-paru tu lagi tinggi I see. bandingkan dengan kanser payudara. Okay. So walaupun stage 1 chance of cure 50-60% tu lah. So maknanya risiko kanser stage 1 paru-paru datang balik about 40%. So daripada 10 orang yang kita rawat, okay, kanser paru-paru boleh katakan stage 1 ni maknanya 6 sembuh, 4 tu kanser dia datang balik. So ini yang kanser relapse. Ini ialah tu lah. jenis sel yang lebih agresif dan lebih susah nak rawat. Betul. Kadang-kadang pesakit tu lepas buat pembedahan dia tak buat rawatan susulan. Okay, sebab dia takut side effect. So bila dia buat macam tu, risiko kanser tu datang balik lagi tinggi, atau dia tak amalkan cara hidup yang sihat. Betul tu. Kan? So kalau dia kanser paru-paru, usually main cause is isap rokok. Okay? Kalau lepas tu then dia continue nak isap rokok, kanser tu datang balik lagi tinggi lah. Even kita tahu kalau pesakit kanser, kalau dia isap rokok, kalau dia tak berhenti isap rokok tu masa rawatan,
dari segi peluang untuk sembuh lagi rendah, side effect lagi teruk, everything semua lagi teruk. Bukan saja pesakit isap rokok, doktor. Keliling pesakit isap rokok pun kena berhenti. Right. Yes, okay. betul. Alright, faham. Pendedahan asap rokok pada pesakit kanser is not good. Ya. Saya tengah stres. Jadi salah lah Lisa orang yang kata kalau ada sakit kanser ni tak boleh sembuh sebab testimoni 24,000 pesakit kanser survivors Malaysia mereka boleh menjadi kanser survivor. Betul tak? Betul. Saya tengah macam alamak banyak lagi soalan nak tanya ni, Okey, tapi jom. kita kena berehat seketika ni, Okey. Dok. Kita akan Kita kembali kena berehat. selepas ini dalam rancangan Tanya Dr. Imelda. Tolong jangan ke mana-mana. Ini adalah Tanya Dr. Imelda dan kita dah sampai dah penghujung rancangan. Ya Allah. I have so many questions to ask. shoot. Okay, alright. Dr. Azrif, adakah benar yang kita perlu buat screening untuk kanser markers setiap tahun? Screening untuk kanser ya, tapi kanser markers tak. Tak, yang tu yang tu It's different? Ya, tak sama. Screening is mammogram, pap smear, mammogram untuk breast cancer, pap smear untuk cervical cancer. Okay? Tapi yang blood test untuk markers tu is a different thing. Buang Tak masa. perlu. Buang tak masa? perlu langsung. Buang masa. Ya. Tak payah buat nah. Tak payah buat. Jadi dengar nasihat doktor. Okey? Doktor tak akan menasihatkan buat blood test untuk markers setiap tahun. Okey? Okey. Doktor akan bagi nasihat apakah ujian saringan yang diperlukan. Salah satu ialah sebagaimana Dr. Azrif kata, mammogram untuk wanita selepas umur 40 tahun. Jangan lupa pemeriksaan payudara sendiri untuk wanita yang muda setiap bulan. Okey? Kalau jumpa apa ketulan, pergi jumpa doktor cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Dan ujian pap smear atau HPV test. Dan untuk kanser usus ada ujian saringan kolonoskopi. You boleh buat kolonoskopi sekali setahun. Yang tu dia masuk skop nak cek usus besar. Okay, atau dia buat ujian najis. Nak tengok ada darah ke tak. I see. Yang tu sekali setahun. Kolonoskopi sekali setiap 10 tahun. Sekali setiap 10 tahun. Oh, tak payahlah setiap tahun. Tak tahu. Ataupun mereka yang ada Saya dengar macam, yang tu kalau setiap tahun tu agak ataupun macam... mereka yang ada simptom jumpa doktor. Yelah, betul-betul. Okey. Jadi apa lagi soalan lain? Okey, soalan yang lain ni agak controversial, Dr. Azrif. Jeng, 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 jeng. Adakah ganja boleh sembuhkan kanser? Tidak. Jadi setakat ni kajian perubatan belum lagi membuktikan, tidak ada bukti lagi setakat ini kita boleh gunakan ganja untuk menyembuhkan kanser. Betul tak? Okay, so mungkin the word is not so tepat. Kalau untuk management dari segi pain tu, Ya, boleh digunakan jika rawatan utama gagal. Betul tak? Betul. Selalunya digunakan sebagai fourth line management. So, rawatan utama yang memberi kesan sampingan yang paling sikit dulu kita try tu. tapi kita kena macam beritahu kepada penonton di luar sana, ada perbezaannya untuk kita macam jangan memandai-mandai pula nak ni. Dia Ya. ada orang kata medical punya ni jadi kan. jaring Medical rawatan punya. ini Medical diberikan grade. oleh doktor. Medical grade. Medical grade. Betul. Jangan memandai-mandai ingat macam yang ni untuk elak, ini untuk penyembuh. Semua tak ada. Macam Dr. Imelda cakap lah, ganja ataupun dia panggil apa oil? Cannabis oil bukanlah salah satu rawatan untuk kanser. Itu yang kena ingat tu. I see. Okay, alright. So, ni soalan untuk Dr. Imelda pula. Apa dia? Ni follower Dr. Imelda yang cakap, bukan saya. Okey, apa dia? Yang ni dia tanya, pil perancang keluarga boleh menyebabkan kanser. Oh, yang ni selalu mereka tanya. Selalu sangat mereka tanya. Macam mana? Pil perancang keluarga ni ada dua jenis. Yang jenis yang ada estrogen dan progesteron. Yang jenis kita boleh ambil 3 minggu pil tu, 1 minggu kita ambil break untuk mendapatkan kitaran darah. Okey. Lepas tu 3 minggu kita ambil pil, 1 minggu break kita dapat lagi satu bleeding. Okey, yang ni yang kita panggil combined pill. Combined pill ni sebenarnya dia mengurangkan risiko 3 jenis kanser. Satu ialah kanser dinding rahim, Okey. nombor 2 ialah kanser ovary, Okey. dan nombor 3 ialah kanser usus besar, colorectal. Jadi dia boleh mengurangkan risiko kanser. Yang mereka duk dengar cerita ni, adakah pil perancang keluarga ni meningkatkan risiko kanser payudara dan kanser cervix? Sebab risiko kanser payudara meningkat
disebabkan oleh usia wanita. Semakin tua, risiko dia meningkat. Maknanya kalau di antara umur 20 dan 29 tahun, dalam 100,000 wanita, 2.5 akan dapat kanser payudara. Kalau kita bandingkan dengan usia 30 hingga 39 tahun, di antara 100,000, 34 akan dapat kanser tu. Di antara umur 40 dan 49 tahun, 111 orang dalam 100,000. Jadi kalau orang yang nak ambil pil perancang keluarga ni ialah orang-orang muda, bukan orang tua. Risiko yang paling tinggi sekali kanser payudara adalah orang yang umur 50 tahun ke atas. Yang tu 160 lah 100,000. Mereka dah menopause. Mereka tak ambil pil perancang keluarga. Risiko mereka nak dapat kanser payudara lagi tinggi dari wanita-wanita muda ni yang duk ambil pil perancang keluarga. Sebab tu kita kata jangan lupa periksa payudara dan buat mamogram. Dan jangan lupa buat ujian saringan, pap smear atau HPV test untuk mencegah. Yang tu yang lebih penting lagi. Tak usah duk bimbang pasal pil perancang keluarga. Nampak tak betapa pentingnya bila kita cakap kalau apa-apa pun jumpa doktor. Doktor memberikan penjelasan dengan data sekali. So sekarang ni kita dah sampai penghujung rancangan dah. Ya Allah, punyalah best borak pasal topik ni. Tapi kita dah kena ucapkan selamat tinggal. Mungkin Dr. Azrif dan juga Kak Zu mungkin ada sepatah dua kata untuk memberikan nasihat kepada penonton di luar sana. Kita mulakan dengan doktor dulu. Okay, so saya nasihatkan kepada warga negara Malaysia bahawa kanser ni ialah sesuatu yang memang bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kalau kita atau ahli keluarga kita didapati mengidap kanser, saya nasihatkan untuk pergi jumpa doktor pakar, dapatkan keterangan yang betul, maklumat yang betul dan jangan bergantung kepada mitos ke cakap orang lain begitu. Okey? Dan bila dah dapat semua maklumat tu, barulah then buat keputusan sendirilah. Baik, terima kasih Dr. Azrif kerana sudi bersama dengan kita juga pada hari ini. Kak Zu, ada apa-apa? Okey, saya mewakili Kanser Survivor Malaysia lah. Rakan-rakan pemandiri nak nasihatkan semua yang kalau didiagnos dengan kanser, pertama, dapatkan nasihat dari pakar yang betul. Dapatkan rawatan yang tepat dengan cepat. Jangan tangguh. Hanya pergilah ke hospital. Itu penting tu, jangan pergi rawatan-rawatan alternatif dan sebagainya kerana ia hanya membuang masa dan membuang duit. Dan apabila anda sedang menjalani rawatan, jangan takut makan. Kalau anda tak makan, macam mana anda akan mendapat tenaga untuk meneruskan rawatan? Dan pastikan rawatan itu selesai. Lakukan rawatan hingga selesai. Dan dapatkan nasihat dan macam yang doktor pesan ialah sentiasa berjumpa dan dengar cakap doktor. Itu je. Okey, baik. Mungkin Dr. Imelda ada sepatah dua kata nak bagi nasihat, mungkin nak mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya untuk kita makan makanan seimbang, sihat, exercise, good lifestyle. Kan? Tu Lisa dah habaq dah. Oh, dah habaq dah? Terima kasih Lisa banyak-banyak. Maafkan saya. For paying attention. Oh, You are my role model now. Setiap minggu bersama dengan Dr. Imelda, kalau tak ingat ni mungkin cubit-cubitkan daripada mak saya nanti. Okay, terima kasih banyak kepada Dr. Imelda, Dr. Azrif dan juga Kak Zu. Thank you so much. Dan juga terima kasih kepada penonton kerana menonton kami dengan topik kita yang amat penting untuk kita kongsikan. Kan ada banyak orang kata mitos-mitos yang kita dah memberi penjelasan dan pencerahan apa yang betul, apa yang tidak dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada penonton di rumah sebab menonton kami. Jangan lupa untuk saksikan Tanya Dr. Imelda setiap hari Khamis jam 9 malam di Astro Prima dan juga Prima HD. Dan ini adalah pesan kami. Betul tak, Dok? Betul. Apa-apa pun jumpa doktor nak. Assalamualaikum. Selamat malam.